Assalamu alaikum. Smiling is viewed across cultures as a sign of friendliness. Smiling gives happiness to others. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled often and with real joy. Let's follow this simple sunnah and gain all the benefits that come with it, inshallah. I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on IKIM FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali untuk perkembangan berita jam 10 pagi. Hujan lebat petang semalam menyebabkan 3 kejadian pokok tumbang dilaporkan di Gombak dan Petaling Jaya Selangor serta Desa Melawati di Kuala Lumpur namun tidak melibatkan kemalangan jiwa. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Muhtar berkata pihaknya menerima panggilan kejadian pokok tumbang di laluan menghala Sungai Pusu Gombak pada 6.10 petang dan jentera tiba 32 minit kemudian. Beliau berkata 6 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Selayang dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba mendapati sebatang pokok tumbang dan menghalang jalan namun tidak membabitkan mangsa serta kerosakan struktur jalan. Selain itu, seorang wanita selamat selepas kereta jenis Pro 2 Azia yang dipandunya dihempak pokok tumbang di stesen LRT Taman Megah, Petaling Jaya malam tadi. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM komited membantu pembangunan usahawan daripada golongan yang memerlukan melalui inisiatif pemberian pendanaan modal perniagaan. Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Ketua Pengarahnya Amir Ali Vali Muhammad berkata yayasan itu melaksanakan inisiatif tersebut melalui program pembangunan usahawan dan skim mikrokredit Ar-Rahnu YAPIM. Beliau berkata pembangunan usahawan merupakan langkah yang paling berkesan untuk membebaskan rakyat daripada belenggu kemiskinan. Beliau berkata demikian pada forum bertajuk Sektor Infak dan Inovasi Pengurusan Dana mempertingkat impak dalam pelaburan sosial sempena Forum Serantau YAPIM FSY 2024 di Putrajaya semalam. Sedikit perkembangan luar negara, pihak berkuasa pengangkutan darat LTA Singapura memulakan siasatan kawal selia berhubung gangguan perkhidmatan kereta api selama 6 hari di laluan timur barat antara stesen Jurong East dan Buona Vista. LTA berkata gangguan yang berlaku dari 25 hingga 30 September itu menjejaskan penumpang dan siasatan dijangka selesai dalam beberapa bulan. Pertama, pihaknya akan menyiasat punca utama kegagalan kotak gandar. Kedua, LTA akan meneliti prosedur pengesanan kesalahan dan pengurusan insiden untuk menentukan sama ada tindakan yang sesuai telah diambil. Menurut kenyataan pada Rabu, sambil menambah bahawa hasil siasatan akan diumumkan kepada orang ramai. Siasatan itu juga merangkumi kajian forensik mengenai sifat kegagalan kotak gandar dan akan mengenal pasti faktor lain yang mungkin menjadi penyumbang kepada insiden itu. Akhir sekali, inisiatif ASEAN bersedia untuk kecerdasan buatan AI yang bertujuan meningkatkan celik AI untuk 5 juta belia, pendidik dan ibu bapa di seluruh rantau ini mendapat sokongan penuh daripada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kau Kim Hoon. Inisiatif yang dipimpin Yayasan ASEAN dan disokong oleh geran 5 juta dolar Amerika dari Google.org, cabang dermawan Google dilancarkan semasa Forum Peluang AI Asia Tenggara di Ibu Pejabat ASEAN pada Rabu. Program itu akan merangkumi kempen kesedaran AI di seluruh negara dan sesi latihan melatih jurulatih untuk membantu pendidik mengintegrasikan AI ke dalam bilik darjah serta meningkatkan kemahiran pelajar dengan sumber daripada Yayasan ASEAN. Kau memuji Yayasan ASEAN dan Google.org atas usaha mereka sambil menyatakan bahawa Google telah melabur lebih 5.4 bilion dolar Amerika dalam infrastruktur dan ruang pejabat di rantau ASEAN. Untuk itu sekian berita, saya Faiz Sajosman. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Orang ramai digalakkan menanam pokok demi kelestarian alam dan kehijauan Malaysia. Tanam, rekod dan tebus ganjaran menarik menerusi www.100jutapokok.gov.my. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi 100 Juta Pokok. Muat turun aplikasi penghijauan Malaysia di Apple App Store, Google Play dan Huawei Apps Gallery. Marilah kita bersama-sama menyumbang kepada Malaysia yang lebih lestari dan hijau. Jom sertai program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Layari www.100jutapokok.gov.my untuk maklumat lanjut. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi. Haibahan Komuniti. International Food Safety Training Centre, Program Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia akan menganjurkan persidangan keselamatan makanan kebangsaan yang jurung kali diadakan dengan tema Keselamatan Makanan adalah tanggungjawab bersama pada 14 dan 15 Oktober 2024 di The Everly Hotel Putrajaya.
Sertai kami dalam perjalanan ke arah kesejahteraan holistik dan amalan keselamatan makanan terbaik di Malaysia. Persidangan ini bakal menjanjikan pengalaman yang terbaik dengan pelaksanaan dasar perbincangan berinformatif, penyelesaian inovatif dan kerjasama berimpak tinggi. Bersedia untuk menjadi sebahagian daripada acara transformatif ini? Daftar sekarang dengan melayari laman web program keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jangan lepaskan peluang untuk menyumbang kepada masa depan keselamatan dan kualiti makanan untuk generasi akan datang. Jelajah Mahabat Tim Ikim FM kali ini mengajak anda ke Johor Bahru. Berkongsi khabar orang muda di Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, Kuisi dan Gemasik Maulid Ikim FM pada 4 Oktober 2024, 9 malam. Sempena Karnival at Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru yang dianjurkan bermula 3 hingga 5 Oktober 2024. Jom jelajah Mahabat Ikim FM Johor. Jumpa di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي
الكافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur Inspirasi Ilmu bersama saya Syafiq Saleh dan juga sahabat penyampai jemputan kita. Assalamualaikum, saya Ryan Didan. Ya, Ryan okey kah? Okey, Alhamdulillah. Syukur. Ya, hari ketiga Ryan bersama di IKIM FM ni. Betul, ini merupakan hari ketiga. Banyak benda yang saya belajar sepanjang 3 hari di sini. Dan hari ini saya sangat happy sebab saya bersiaran bersama dengan Syafiq. Ya, saya pun tak keserangan kan. Selalu dengar suara saya seorang kan, berceloteh. Hari ni orang kata ada teman. Masya Allah. Baik, kita harapkan anda pun sama juga. Sama-sama kita bangunkan hidup ni dengan adanya orang sekeliling kita yang sentiasa support each other. Betul ya? Yes, saya pun setuju juga. Support is important untuk kita survive. Kan, every single day kita lalui macam-macam rintangan, macam-macam problem. But support among people around kita memang akan dapat membantu kita untuk maju lebih lagi daripada extra mile lah orang cakap kan. We can push ourselves even further. Macam saya sendiri, saya sendiri pun nak siapkan thesis saya lepas ni, insya-Allah. Dan saya perlukan support daripada kawan-kawan dan family. Dan alhamdulillah saya ada support tersebut. Alhamdulillah. Sebab itulah kan kita perlunya bantu-membantu antara satu sama lain, dengar-mendengar, nasihat-menasihati dan ingat mengingati antara kita supaya hidup ni terpandu baik-baik aja, insya-Allah. Okey, selama 3 jam saya Syafiq dan juga Ryan akan bertemankan anda sampai 1:30 nanti. Ryan kata nak belanja lagu je lagi. Insya-Allah. Nyanyi lagu ke? Kena dengar sampai penghujung nanti sebab ada pelbagai rancangan kita bawakan kepada anda. Okey, jom nak berdahulu bersama dengan Rabbani, lagunya Ittihad. Semoga penyatuan hati kita sentiasa kukuh, padu dan erat antara kita semua, insya-Allah. Okey, terus kekal bersama IKIM FM. Inspirasi utama anda. Di halaman subur, taman kemesraan, mercup tumbuh pohon kasih sayang, merimbun berbunga dan meredupkan biru langit dan hijau rumpun kehidupan. Harumnya gelombang persaudaraan mekar di titis lambung keharmonian. Itulah kelangsungan denyut perjuangan sejati dan bersemi dalam ranum perpaduan.
inspirasi ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kalau nak beli penapis air beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak beli sistem dispenser air 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak servis penapis air pun, hubungi Superfine. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan daripada memasak air setiap hari. Hubungi Superfine. WhatsApp atau SMS 019-2246-333. 019-2246-333. Jangan lupa layari Facebook kami Superfine. Masih lagi dengan cara lama ataupun masih lagi dengan cara susah? Masa untuk berubah. Guna radio kan lebih laju. Satu Malaysia boleh dengar. Serahkan kepada kami untuk mempromosikan jenama anda. Dengan kuasa membeli lebih 1 juta pendengar IKIM FM, ianya terbukti melonjakkan jualan produk dan perkhidmatan anda. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 serta layari ikimfm.my. Peluang keemasan kepada yang ingin melancong. Pelbagai promosi produk pelancongan menarik termasuk pakej umrah, domestik dan antarabangsa ditawarkan pada harga terendah. Kunjungi Intek Persidangan Pelancongan dan Kebudayaan Antarabangsa 2024 pada 3 hingga 6 Oktober di World Trade Center. Bukan itu saja, pelbagai artifak Rasulullah juga turut dipamerkan. Masuk adalah percuma. Jom beramai-ramai ke Intek di World Trade Center 3 hingga 6 Oktober ini. Maklumat lanjut layari www.intek.my. Negeri Sembilan 102.7. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh dan ini adalah Inspirasi Ilmu. Buka tirai pertemuan kita di pagi Khamis ini seperti biasa untuk rancangan yang kita bawakan setiap kali jadual kita pagi Khamis ni. Ada rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh tonton sekarang di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Soalan, pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Okey, menerusi perkongsian kita macam biasa, jom nak dengarkan lagi perkongsian ini dengan tetamu tetap kita. Dah pun ada dekat konti IKIM FM nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur dapat lagi bertemu Ustaz kan. Saban minggu, saban Khamis kita bersama-sama untuk dalam pertemuan ini. Harapnya semua sahabat-sahabat orang kata sentiasa bersiap sedia untuk mendengarkan perkongsian ini, sebab ada hari ini yang kita nak buka sesi soal jawab Ustaz. Jadi kita buka ruang peluang kepada anda untuk tanyakan soalan-soalan berkaitan dengan soal jawab ibadah. Okey, dan jom kita nak teruskan Ustaz untuk sesi siaran kita ini. Namun sebelum tu Ustaz, kita nak buka sedikit sebagai mukadimah awal kita Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada DJ Syafiq. Saya Ustaz. Sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya. Amin, amin. Dan memberi limpahan anugerah istiqamah. Amin. Dalam berkhidmat untuk agama. Amin. Terima kasih Ustaz. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang perlu kita jadikan teladan dalam kehidupan kita adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada dan jalan as-salihin. Bukan mereka-mereka yang di luar sana yang tidak ada hala tuju kehidupan akhirat.
kehidupan yang mempertuhankan hawa nafsu ataupun idola-idola dalam hiburan, itu bukan suri tauladan kita. Suri tauladan kita adalah orang yang kita sering berdoa dalam Al-Quran, secara khusus dalam surah Fatihah, secara khusus lagi dalam setiap kali kita sembahyang kita doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang kita nak, iaitu Allah letak kita di atas jalan orang yang Allah dah bagi nikmat kepada mereka. Tidak mungkinlah orang yang berakal memilih duduk di atas jalan orang yang Allah murka, Allah tak suka, orang yang mungkin pengakhirannya ke neraka, na'udzubillah. Di siapakah mereka yang Allah bagi nikmat? Para nabi, para siddiqin. Dan siapakah orang yang paling mulia selepas nabi? Sahabat. Sahabat Nabi, kita ambil mereka, kita ikut mereka, kita teladani mereka. Uniknya sahabat ni, kata Rasulullah dalam satu riwayat yang berbunyi, ashabi kan nujum, sahabat aku ini seperti bintang-bintang di langit. Siapa sahaja di kalangan mereka yang kamu ambil sebagai ikutan, kamu akan berjaya, kamu akan mendapat petunjuk. Justru kita berubahlah daripada mengidolakan si fulan dan si fulan. Kita berbelanja untuknya, kita mencintainya. Sebenarnya cinta kita kepada mereka tidak berbalas. Orang berbelanja wang yang banyak untuk membeli tiket misalnya, untuk membeli barang-barang yang ada kaitan dengan idolanya. Cinta itu tidak dibalas. Yang idola kita tak mengenal kita pun. Tetapi kalau kita mengidolakan Nabi, selawat kita dibalas, salam kita kepada Nabi dibalas, cinta kita kepada para sahabat dibalas. Ada balasannya. Bahkan kita boleh mendapat syafaat mereka pula di hari kiamat. Maka inilah yang sebenarnya. Bukan kita belanja habis duit kita, kita bersorak-sorak, teruja melihatnya, tapi sebenarnya dia tak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah pilih kita, zuriat kita, menjadikan mereka, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagai suri tauladan dalam kehidupan ini. Amin. InsyaAllah Ustaz, sama-sama kita ambil panduan di situ. Baik Ustaz, jom kita nak buka sesi soal jawab kita pada hari ini. Ada soalan-soalan yang terkumpul juga yang kita nak bincangkan bersama-sama. Masya Allah. Okey, jom kita tengok soalan kita yang pertama. Ada sahabat kita hantar melalui talian WhatsApp konti Ustaz. Ada yang bertanya, Ustaz, apa maksud ucapan Nabi SAW kepada Abdullah Al-Zubair yang telah minum darah bekam baginda? Bagaimana Ustaz? Silakan. Peristiwa ini datang dalam beberapa riwayat. Dan himpunan riwayat itu menunjukkan bahawasanya peristiwa ini memang berlaku. Apa dia? Iaitu beliau telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk buang darah berbekam baginda. Beliau telah meminumnya dan mendatangi Rasulullah dan berkata beliau telah letak darah itu di tempat yang tak boleh dilihat oleh sesiapa, disembunyikan, dan Nabi tahu yang beliau maksudkan itu adalah beliau telah meminumnya. Beliau bukan menipu Rasulullah, ma'adallah. Tidak mungkin para sahabat menipu baginda Rasulullah SAW, tetapi beliau menyebut dengan bahasa yang difahami, iaitu di mana tempat yang tak boleh dilihat lagi melainkan di dalam perutnya. Dan apabila beliau memberitahu perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW telah mengucapkan perkataan ini, wailul laka minan nasi wa wailul lin nasi minka. Dalam setengah riwayat disebut tambahan daripada Rasulullah, iaitu kamu tak akan disentuh oleh api neraka sekalipun. Ini maknanya kalau kita nak membaca kisah ini, perlu membaca secara keseluruhan. Ada tambahan dalam riwayat yang lain yang menyatakan Nabi menyebut neraka tidak akan menyentuhmu walaupun sebentar. Abdullah bin Zubair bin Awam, beliau ini adalah anak saudara Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini tidak dikurniakan anak daripada Rasulullah.
namun beliau memegang kunyah Ummu Abdillah, Ibu Abdullah. Bila kita bahaskan mengapakah Sayyidatina Aisyah dipanggil Ibu Abdullah, beliau tidak mempunyai anak. Siapakah Abdullah yang dimaksudkan? Abdullah yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Zubair. Beliau begitu mengasihi anak saudaranya sehingga apa? Sehingga beliau memakai kunyah dengan sandaran kepada anak saudaranya. Ayah beliau Zubair bin Awam, salah seorang daripada yang dijanji syurga. Ibu beliau adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, seorang yang digelar sebagai Zatun Nitaqain, iaitu seorang wanita yang memiliki dua kain ikat pinggang, kerana beliau telah mengerat dan membelah kain ikat pinggangnya. Sebelahnya itu diberi untuk mengikat bekas-bekas makanan yang akan dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ketika berhijrah. Abdullah bin Zubair ini adalah anak orang Islam yang pertama dilahirkan selepas berhijrah. Anak orang muhajirin yang pertama dilahirkan, iaitu pada tahun 1 hijrah. Orang Yahudi, orang musyrikin mengejek-ngejek, mengatakan orang Islam dah dapat bala pergi Madinah, isteri-isteri mereka mendapat penyakit sehingga tak dapat melahirkan anak. Apabila lahirnya Abdullah bin Zubair, mendatangkan 1000 kegembiraan kepada orang-orang Islam kerana dapat menutup mulut orang musyrikin. Dan beliau ini telah ditahnik oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya perkataan wailul laka minan nasi adalah suatu berita ghaib. Berita akan datang yang Nabi beritahu yang akan berlaku kepada beliau. Bukan kerana perbuatan beliau minum darah, Nabi marah beliau lalu Nabi telah mendoa. Itu bukan. Ini adalah yang dipanggil akhbarul ghaib. Khabar-khabar ghaib yang Nabi beritahu kepada beliau, seperti mana ramai sahabat yang Nabi memberitahu apakah yang akan berlaku pada mereka pada masa-masa yang akan datang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pada suatu hari nanti kamu akan dapat bencana daripada orang, dan orang pun akan dapat bencana daripada kamu. Orang yang dimaksudkan kat sini sudah tentulah bukan semua orang Islam. An-Nas yang di sini adalah alif lam di situ adalah alif lam yang memberi makna khusus. Maksudnya sebahagian manusia akan mendatangkan bencana kepada kamu. Iaitu seperti mana kita tahu, beliau akhirnya telah dibunuh oleh rombongan tentera yang dikuasai oleh Hajjaj bin Yusuf dan telah digantung, dibiarkan berhari-hari, telah disalib. Dan ini yang dimaksudkan wailul laka minan nas. Dan wawailul linnas minka, iaitu dengan sebab keberanian beliau. Sehingga ulama sebut antara keberanian, kekuatan yang ada pada Abdullah bin Zubair ini datang daripada darah Nabi yang beliau telah minum. Beliau ini bila orang sebut Abdullah bin Zubair, mesti akan menyebut tentang orang yang suka berpuasa, orang yang kuat bangun malam, dan orang yang kuat berjihad. Kekuatan yang luar biasa. Sehingga beliau ini mampu berpuasa selama 7 hari 7 malam tidak berbuka. Beliau mempunyai kekuatan seperti itu. Dan beliau dalam masa yang sama boleh berdiri malam, sepanjang malam. Dalam masa yang sama beliau kuat berjihad. Setiap peperangan itu beliau sertai. Daripada mana kekuatan itu? Daripada apa? Daripada darah Nabi yang mengalir dalam perutnya. Dan itu yang Nabi maksudkan, kamu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kerana apa? Dalam tubuh dia ada darah Nabi. Mana mungkin tubuh yang di dalamnya ada darah Nabi akan disentuh oleh api neraka. Kerana Rasulullah tidak ada walaupun satu helai roma Nabi pun ia akan disentuh oleh api neraka. Jadi itulah yang dimaksudkan daripada perkataan Nabi SAW itu. Itu bukan doa keburukan, ma'adallah. Tak mungkin Nabi doakan keburukan untuk Abdullah bin Zubair. Ketika itu beliau belum balik lagi. Nabi wafat, umur beliau hanyalah 10 tahun. Peristiwa ini berlaku secara pasti, beliau belum lagi balik. Mana mungkin hanya kerana perbuatan minum darah ini beliau telah didoakan keburukan sehingga membawa kepada beliau mati disalib, disula. Sebenarnya tak benar. Beliau tidak disula, hanya disalib
sahaja. Disalib maksud digantung pada kayu dan dibiarkan. Wallahu alam. Masya-Allah, itu dia menjawab soalan tersebut Ustaz, dan kita akan sambung lagi Ustaz selepas ni untuk kita bincangkan pula. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, kenapa mereka yang menyandarkan akidah mereka kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah suka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan menuduh orang-orang yang tidak mengikut takwilan tersebut sebagai menjisimkan Allah. Nanti kita bincang selepas ni insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika. Untuk anda kekal bersama IKIM FM, jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkongsian selepas ni menerusi rancangan Tasnil Ibadah. Kekal bersama IKIM FM. Sesungguhnya kecintaan, kerinduan dan kenangan terhadap junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian yang tak pernah lekang dari kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Memang begitulah perintah Allah Ta'ala untuk mencintai kekasihnya ini dengan sepenuh jiwa raga. Dan demikian itulah yang berlaku dalam kehidupan para sahabat salafus saleh, awliya dan salihin. Moga Allah meridai mereka sekalian. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Mafhumnya, tidaklah sempurna iman setiap orang darimu hinggalah dia mencintaiku lebih dari cintanya kepada bapanya, kepada anaknya dan kepada seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis bahawa ada seorang sahabat datang menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu dengan katanya, "Ya tuanku, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai dari anak isteri dan hartaku. Sesungguhnya bila aku terkenangkanmu, aku tak mampu sabar menahan rindu hingga aku datang dan memandang kepadamu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkenang bahawa kita akan mati meninggalkan dunia ini. Maka tahulah aku bahawa di akhirat nanti dirimu akan diangkat Allah untuk bersama para nabi. Adapun aku, jika aku masuk syurga sekalipun, tidak dapat bertemu denganmu." Dari sebab pengaduan itu, Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ke-69 dari surah An-Nisa. "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mafhumnya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan golongan yang Allah kurniai nikmat, kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka itulah teman-teman yang baik. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Negeri Sembilan 102.7 Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh dan kita nak teruskan lagi menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh tonton di Facebook juga di YouTube Live IKIM FM. Kita ada sesi soal jawab di sini bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Baik, kita nak teruskan lagi Ustaz. Tadi saya ada bacakan soalan berkaitan dengan ini tentang akidah. Okey, ada sahabat kita bertanya Ustaz, kenapa mereka yang menyandarkan akidah mereka kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah suka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan menuduh orang-orang yang tidak mengikut takwilan tersebut sebagai menjisimkan Allah? Ustaz, bagaimana Ustaz? Pertama sekali, mereka yang dimaksudkan itu bukan orang awam. Mereka yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat ini ulama. Ulama yang berkaliber, ulama yang berautoriti. Bukan orang tepi jalan, bukan orang marhain, tetapi ulama berautoriti. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, adalah tidak benar bahawasanya Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat, ada dua manhaj bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah,
iaitu yang pertama manhajnya takwil, yang kedua manhajnya tafwid. Kedua-duanya adalah manhaj yang muktabar. Ini kita panggil apa? Takwil ni adalah manhaj berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Akidahnya adalah tanzih. Takwil itu bukan akidah. Tafwid juga bukan akidah, itu manhaj interaksi. Akidahnya adalah tanzih. Apa maksud tanzih? Tanzih maksudnya mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah dia itu Allah ada apa-apa yang menyerupainya, ataupun dia itu tidak menyerupai yang lain. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini adalah merupakan ayat muhkamat, ayat yang dijadikan dasar dalam akidah, iaitu dasar kita dalam akidah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, seperti mana yang disebut dalam sifat 20. Maka mana-mana ayat yang zahirnya bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un, maka ayat itu ada dua manhaj. Yang pertama, takwil. Dimaknakan dengan satu makna, yang mana makna itu bukanlah makna menyeleweng ayat Quran, bukan. Tetapi memilih daripada sekian makna akan satu makna yang bersesuaian dengan ayat teras, ayat muhkamat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oleh kerana itu, kalau berlakunya takwil itu adalah takwil yang dengan disiplin. Imam Ghazali ada menulis kitab Qanunut Ta'wil, undang-undang takwil. Adapun takwil yang dimaksudkan dalam ayat wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih, itu adalah merujuk kepada orang-orang yang sesat, yang mana mereka memalingkan tengkok ayat-ayat kepada makna yang disukai oleh nafsu mereka. Adapun takwil ini adalah takwil yang mazmum, bukan mazmum, ini takwil yang mamduh, takwil yang matlub, yang dituntut. Supaya apa? Supaya kita memaknakan ayat Quran sesuai dengan ayat yang menjadi teras, iaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ustaz, jelas. Syukur. Kita teruskan lagi Ustaz dengan satu lagi soalan Ustaz. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, adakah seorang mufti itu boleh memfatwakan qaul dhaif dalam mazhab Asy-Syafi'i untuk orang awam? Bagaimana Ustaz? Disebut dalam perbahasan kitab Al-Fawaidul Makkiyah, ataupun dalam kitab mukhtasarnya, Mukhtasar Al-Fawaidul Makkiyah, tentang perkara ini. Ada dua perkara. Pertama, seseorang beramal dengan qaul dhaif, pandangan dhaif untuk dirinya, untuk amal dirinya sendiri, maka hukumnya adalah harus. Yang kedua, seorang mufti memfatwakan fatwa umum, bukan fatwa individu ni, fatwa umum dengan menggunakan qaul dhaif, ataupun dia telah mengeluarkan fatwa bukan berdasarkan mazhab yang dianuti oleh mustafti, orang yang bertanya, ataupun oleh penduduk setempat, maka secara umumnya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebabnya dia mufti itu dilantik bukanlah untuk mengeluarkan fatwa yang merupakan ijtihad diri dia, tidak. Contohnya kalau dia dilantik di negara seperti Malaysia, di negeri seperti negeri yang tertentu di tempat kita, maka seperti mana kita maklum, mazhab tempatan adalah mazhab Syafi'i, maka maknanya mufti itu dilantik untuk mengeluarkan fatwa. Itu dia punya tanggungjawab dia, berdasarkan mazhab tempatan, bukan berdasarkan pandangan peribadi dia. Pandangan peribadi dia boleh amalkan, tapi dia diberi jawatan untuk mazhab tempatan. Dan bahkan kita mempunyai warta fatwa pun tempatan, iaitu secara umumnya
seorang mufti hendaklah mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab Syafi'i, berdasarkan qaul mu'tamad, kecuali ada kecuali. Sekiranya ada keperluan, sekiranya ada darurat yang memerlukan dia mengeluarkan fatwa daripada pandangan lain daripada yang mu'tamad, maka boleh. Tapi dasarnya mesti apa? Ada keperluan. Bukan tanpa ada sebarang keperluan ke sana ke sini keluar daripada mazhab al-Imam Syafi'i, maka secara teknikalnya, secara undang-undangnya tidak boleh dan tidak dibenarkan. Ustaz, jelas, Alhamdulillah Ustaz. Okey Ustaz, kita dah teruskan lagi dengan sesi soalan kita di sini. Ada yang bertanya tentang isu pemegang amanah. Okey, kita tengok kat sini soalan dari sahabat kita bertanya, Ustaz, jika seorang itu pemegang amanah harta faraid ibunya di mana wang faraid dalam akaun bank si anak belum diagihkan kepada adik-beradik lain, tiba-tiba akaun tersebut kena scam. Jadi semua wang faraid serta wang anak itu hilang, Ustaz. Jadi soalannya, Ustaz, apakah anak, yakni pemegang amanah tersebut, perlu gantikan semula wang tersebut, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada unsur kecuaian ketara daripada pihak pemegang amanah, contohnya dia pinjam dulu duit dalam akaun itu untuk melabur, dengan anggapan dia akan bayar balik. Rupa-rupanya dia melabur di tempat yang merupakan scammer. Di situ yang kita maksudkan sebagai ada unsur kecuaian melampau daripada dia, maka dia perlu ganti balik. Tapi kalau ada unsur seperti mungkin dia telah dipukau ke, sesuatu yang luar daripada kawalan dia, dianiaya pemahaman dia, maka contohnya mungkin secara spontan dikongsi link pada dia tertekan link lalu menyebabkan semua duit dalam akaun itu hilang, maka dia tak boleh dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau dia yang memindahkan dengan sedar, dengan sengaja, dalam keadaan dia sedar duit dalam akaun tu bukan dia punya keseluruhannya, dia sepatutnya tak boleh untuk gunakan pun, walaupun untuk tujuan sementara, bahkan perlu ada keizinan. Contohlah dia tak mendapat keizinan dan seumpamanya, hatta kalau dia dapat keizinan pun dia dipertanggungjawabkan kalau berlaku apa-apa masalah seperti ini. Jadi itulah jawapan bagi soalan tadi. Ya, okey, baik Ustaz. Kita ke soalan berikutnya, Ustaz. Ustaz, adakah boleh wali mewakilkan kepada jurunikah untuk akad nikah anaknya melalui telefon, video call atau apa sahaja jenis media elektronik? Bagaimana, Ustaz? Akad nikah tidak sah kalau ia berlaku secara online lah istilahnya. Secara online. Apa maksud akad nikah berlaku secara online? Pengantin lelaki duduk satu tempat, pengantin perempuan duduk tempat lain. Pengantin perempuan tak kisahlah, ni wali ataupun yang mengakad, juru akad itu berada di tempat yang lain, kemudian saksi berada di salah satu daripada pihak pengantin lelaki ataupun wali tadi, lalu dilaksanakan nikah secara online, maka tidak sah berdasarkan kaedah-kaedah di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kerana apa? Kerana nikah ini seperti mana kita tahu, ia perlu diperlakukan dengan ketat, dengan hati-hati. Ada kaedah yang menyatakan kita beratkan dalam urusan nikah ini dalam perkara-perkara yang kita tak beratkan dalam urusan lain. Nikah ini kita ambil hati-hati kerana ia melibatkan perkara yang besar, iaitu kita ingin menghalalkan perkara yang sebelum ini haram, tak boleh, bahkan boleh jadi zina kalau tak kena gaya. Maka perlu ambil sikap hati-hati. Sebab itu dia perlu ada saksi. Jual beli tak perlu ada saksi, nikah perlu ada saksi, dan saksi ni dia tak boleh melihat secara skrin, tak boleh. Bahkan dalam masalah saksi sivil pun, saksi dengan hanya melihat kepada skrin, kita nak buat agreement misalnya, adakah memadai saksi itu melihat tanda tangan itu di dalam skrin, ataupun dia perlu hadir?
dia perlu hadir bersama peguam contohnya. Itu berkaitan dengan ijab dan kabul. Adapun soalan ini berkaitan dengan mewakilkan. Jurunikah berada di satu tempat, pengantin bersama dengan jurunikah, bapa berada di satu tempat yang lain, bapa mewakilkan, bapa sebagai wali mewakilkan jurunikah melakukan ijab daripada pihak dirinya secara telefon. Hukumnya boleh. Hukumnya harus mewakilkan secara telefon, secara video call, secara apa, maka hukumnya boleh dan harus, insya-Allah. Cuma daripada segi prosedurnya di tempat kita, wakalah ataupun berwalikan bapanya itu mesti ada surat secara bertulis. Daripada dokumentasinya di tempat kita perlu bertulis. Tapi kalau bertanya hanya sekadar dari segi sah ataupun tidak sah, sah walaupun hanya melalui telefon sahaja. Wallahualam. Baik, itu dia Ustaz, beberapa soalan yang kita dapat jawab. Satu soalan terakhir Ustaz, mungkin di siaran kita pada kali ini ada sahabat kita bertanya, Ustaz, apakah ibu atau ayah yang telah meninggal dunia mengetahui anak-anak yang selalu mendoakan mereka dan sering melakukan kebaikan yang pahalanya diniatkan kepada mereka? Bagaimana Ustaz? Di alam barzakh, orang yang telah dikebumikan menyedari orang yang datang menziarahinya, mendengar salam orang yang memberi salam kepadanya. Sebab itu ketika kita menziarahi kubur, kita memberi salam dengan lafaz yang sama yang kita berikan kepada orang hidup. Apa lafaznya? Assalamu alaikum. Salam saya buat kamu. Kamu ni kita bercakap dengan siapa? Kita bercakap dengan orang yang dikuburkan. Nau'amma maksudnya secara tidaklah kita kata dia punya cara mendengar itu sama macam orang hidup ni, tidaklah. Tetapi tidaklah langsung terputus hubungan dia dengan orang yang berada di atas bumi ini, ada hubungannya. Berdasarkan kisah-kisah yang telah dikisahkan oleh para ulama, ia menunjukkan bahawasanya amalan-amalan kita, dan ada hadis-hadis yang menunjukkan juga kepadanya bahawasanya amalan yang dilakukan oleh anak itu akan disampaikan, akan sampailah beritanya, ceritanya, bahkan ia datang dalam bentuk hidangan dipersembahkan kepada ibu. Ini bacaan Yasin daripada anak pada hari ini. Ini bacaan La ilaha illallah 100 ke 1000 ke 70,000 kali kepada ibu, kepada ayah. Ia datang dipersembahkan dalam bentuk hidangan kepada mereka. Khulasahnya secara umumnya ada amal-amal yang mereka mengetahui dilakukan oleh anak-anak mereka untuk mereka sebagai suatu bentuk isalus thawab, penyampaian pahala untuk mereka, sebagai satu bakti lah juga daripada anak kepada kedua orang tuanya. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Jelas Ustaz, itu beberapa soalan yang sempat kita jawab Ustaz, insya-Allah. Semoga apa yang kita bincangkan ini dapat memberikan kefahaman, info yang berguna kepada kita, panduan lebih-lebih lagi kan untuk kita nak membawakan kehidupan ini kan, nak pacukan kehidupan kita ini mengikut syariat Islam. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian Ustaz. Insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan kita yang akan datang. Semoga baik-baik untuk Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita menerusi rancangan Tasinul Ibadah, dan kekal bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Pastinya terus mendengar IKIM FM, inspirasi utama anda. استمروا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Ladatu 107.3 FM. Ingin tingkatkan bisnes anda? Hadapi kesukaran untuk mengembangkan bisnes. Jom. Tingkatkan bisnes anda pada 8 dan 9 Oktober 2024 di Avante Hotel Petaling Jaya. Dapatkan bantuan pakar industri dan ketahui cara mudah dalam proses pensijilan syarikat anda. Program SME Mentoring ini dibawakan khas oleh SME Corp.
Halal Development Corporation dan juga Nestle Malaysia sejak tahun 2009. Ingin ketahui lebih lanjut, hubungi 03 2775 6199 dan jom tingkatkan bisnes anda hari ini. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sebagai penerbit rancangan radio grade B41. Jawatan adalah bertaraf tetap tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk pada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat permohonan adalah calon hendaklah warga negara Malaysia berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan pengkhususan dalam bidang sebaran am, komunikasi massa, pengajian media dan penyiaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau swasta atau kelayakan setaraf dengannya. Berpengalaman 2 tahun dalam bidang berkenaan dan keutamaan akan diberikan kepada calon yang boleh menguasai bahasa Inggeris. Antara bidang tugas adalah menjalankan tugas sebagai penyampai on air dan bersiaran bersama tetamu undangan mengikut jadual yang ditetapkan. Bertugas untuk menyediakan show prep untuk segmen yang ditugaskan dan mengendalikan sesi temu bual secara langsung atau rakaman. Memaskini status media sosial IKIM FM dengan maklumat rancangan yang akan bersiaran, menyediakan kandungan rancangan, menerbitkan kapsul dan rancangan khas, menjadi pengulas rancangan siaran langsung luar serta lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke unit modal insan IKIM sebelum atau pada 15 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Mahukan pelbagai informasi terkini? Laporan pemandu bijak malah amalan mengita sekali bersama kami di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bersama saya Ryan Didat dan juga DJ Syafiq. Ya, betul. Syukur Alhamdulillah. DJ yang pertama ni kita, Ryan. Banyak yang kita belajar sebab tadi dah pun kita dengarkan rancangan eksklusif kepada sahabat pendengar kita baru je dengar tadi tu. Betul, baru saja kita dengar Tasinul Ibadah bersama Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Ya, ada sesi soal jawab tadi. Banyak ilmu yang kita dapat boleh pandu hidup kita mengenal agama, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah. Betul, Syafiq. Jadi kita tahu kalau ilmu ini adalah satu benda yang penting untuk kita, kelengkapan kita, bukan saja sebagai seorang student dan juga ibu bapa juga bila ada ilmu tu dia dapat sharing dengan anak-anak dan juga orang community. Betul, sebab tu orang kata apa, berbeza kalau seseorang tu yang berilmu, cara cakap, cara dia berkomunikasi kan. Orang ilmu ni dia punya peribadi dia pun best. Terbaik kan. Samalah Ryan ni pun tengok macam orang ilmu ni. Taklah saya tengok Syafiq. Macam ada PhD. Sama-sama lah kita kongsi ilmu kan. InsyaAllah. Ilmu yang baik-baik insyaAllah. Semoga itu dapat menyuluh peribadi kita, hidup kita lagi insyaAllah. Okay. Baik, selepas ni kita ada bual bicara bersama dengan Superfine. Dan kita nak berhibur dahulu. Jom kita bersama dengan Intim dan juga Dakmi, lagunya Kasih Kekasih 2022. IKIM FM, inspirasi utama anda. Tak perlu aku ragui sucinya cinta yang kau beri. Kita saling kasih mengasihi dengan setulus hati. Ayah ibu merestui, menyarum cincin di jari dengan rahmat dari Ilahi. Cinta kita pun bersemi. Sebelum diijab kabulkan syariat, tetap membataskan pelajari ilmu rumah tangga agar kita lebih bersedia menuju hari yang bahagia.
cinta kita di dalam redha ilahi. Berdoalah selalu moga jodoh berpanjangan. Sebelum diijab kabulkan syariat, tetap membataskan pelajari ilmu rumah tangga agar kita lebih bersedia menuju hari yang bahagia. Kau tahu ku merinduimu, ku tahu kau menyintaiku. Oh kasih, bersabarlah sayang, saat indah kan menjelma jua, kita akan disatukan dengan ikatan pernikahan. Oh kasih, di sana kita bina cinta maligai bahagia. Semoga cinta kita di dalam redha ilahi. Berdoalah selalu moga jodoh berpanjangan. IKIM FM. Inspirasi